Okey, untuk hari ini kita akan buat topik yang berikutnya, iaitu subtopik berikutnya, iaitu topik berkaitan dengan insurans motor dan juga co-insurans. Okey, dua topik ni penting kerana apa, setakat ni exam kita SPM sentiasa masuk berkaitan dengan insurans motor, co-insurans khususnya, dan juga tentang insurans hayat juga. Okey, untuk insurans motor, ada 5 faktor yang menentukan berapakah jumlah insurans motor yang kita perlu bayar. Okay, yang pertama sekali adalah jenis kenderaan. Okay, jenis kenderaan. Okay, sama ada dia motor, kereta, lori, van dan sebagainya lah. Okay, itu yang pertama. Jenis kenderaan. Motor, okay, kereta, semua tu lain-lain harga lah. Lori, semua dia lain-lain harga untuk insurans. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lokasi kenderaan. Lokasi kenderaan maksudnya sama ada dia berada di Semenanjung ataupun Sabah Sarawak lah. Semenanjung ataupun Sabah Sarawak. Okay, ataupun di kawasan bebas cukai. Contoh macam Langkawi, macam Langkawi ke kemudian macam apa tang, Labuan dan sebagainya lah. Okay, itu yang kedua, beza dia. Okay, sama ada Semenanjung ataupun Sabah Sarawak khususnya. Okay, yang ketiga adalah sisi kenderaan. Okay, yang ketiga adalah capacity engine. Okay, yang ketiga adalah capacity engine. Okay, capacity engine. Okay, sama dia di sini maksudnya ialah semakin besar enjin kita, semakin tinggilah insurans yang kita kena bayar. Okay, yang ketiga adalah, yang keempat adalah kegunaan dia. Kegunaan kenderaan. Itu sama ada dia guna untuk sendiri ataupun kilang-kilang industri ataupun public transport. Dia ada beza juga lah. Sendiri ataupun komersial, okay, ataupun public transport. Semua tu lah. Ada beza dia. Okay, dan yang kelima adalah lokasi, sisi. Okey, dan yang kelima adalah polisi dia. Okey, yang kelima adalah polisi dia. Dia ada 5 semua ni. Okey, yang pertama tadi adalah jenis kenderaan, lokasi, kapasiti dan juga jenis polisi yang nak beli. Okey, di mana dekat sini kita akan belajar ada 3 jenis polisi yang kita kena beli, iaitu sama ada komprehensif ataupun pihak ketiga ataupun pihak ketiga kebakaran kecurian. Okey, ada 3 jenis insurans, pihak ketiga kebakaran dan kecurian. 3 kebakaran dan kecurian. Okey, inilah dia 5 faktor yang akan menentukan berapakah jumlah insurans yang kita kena bayar. Pertama sekali lah jenis kenderaan. Motor lain, kereta lain, lori lain, semua lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, lokasi kita sama ada Semenanjung, Sabah Sarawak ataupun kawasan bebas cukai. Okay, Langkawi, Labuan, Pulau Pangkor, semua itulah. Yang ketiga adalah capacity engine, di mana makin besar enjin, makin besar enjin, makin mahal lah insurans dia. Makin besar enjin, makin mahal insurans dia. Okay, yang ketiga, yang keempat adalah polisi dia. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah komprehensif, yang kedua adalah pihak ketiga sahaja, yang ketiga adalah pihak ketiga kebakaran kecurian. Okay, kemudian yang seterusnya jenis polisi, dah sudah tadi. Okay, yang kelima adalah kegunaan dia, sama ada kegunaan sendiri ataupun guna komersial, kilang-kilang ataupun guna untuk pengangkutan awam. Semua ini akan memberikan harga insurans yang berlainan. Okey. Okey, itu yang pertama berkaitan dengan apakah faktor penentu kadar premium insurans. Yang kedua, okey, untuk polisi insurans motor, okey, polisi akta kata apa? Okey, polisi dia ada 4 jenis semua. Okey, dia ada 4 jenis semua. Okey, sama ada polisi akta ataupun komprehensif, pihak ketiga pencurian, okey, ataupun pihak ketiga saja. Okey, polisi akta ni dia tak bergantung kepada apa sajalah. Okey, clue cuma kata adalah bergantung kepada jenis kenderaan sahaja. Okey, polisi akta dan polisi ketiga hanya bergantung kepada jenis kenderaan dan juga sisi tak penting. Kenderaan sahaja. Okey,
polisi atau polisi ini hanya bergantung kepada jenis kenderaan sahaja. Okey, dan lokasi lah. Dua ni saja. Dia tak bergantung pada sisi enjin apa semua tak. Alright? Sorry. Bergantung kepada jenis kenderaan dan juga polisi ya, polisi ya. Dia bergantung kepada jenis kenderaan dan juga sisi enjin sahaja. Okey. Kemudian okey, ini yang pertama. Polisi akta dan polisi pihak ketiga, dia hanya bergantung kepada jenis kenderaan dan juga sisi enjin sahaja. Okey, manakala untuk insurans pihak ketiga kebakaran kecurian pula, dia akan mengambil kira 75% daripada polisi asas komprehensif. Okey, biar nampak gini ya. Okey, polisi asas komprehensif. Okey, ini yang paling mahal sekali. Okey, untuk insurans pihak ketiga kebakaran kecurian, okey, polisi pihak ketiga kebakaran kecurian, okey, dia akan ambil kira 75% daripada polisi komprehensif. Yang ni kena ingat. Okey, yang ni semua kena ingat. Okey, polisi akta dan pihak ketiga, dia hanya bergantung kepada jenis kenderaan dan juga sisi enjin sahaja. Manakala insurans pihak ketiga kebakaran kecurian, dia mengambil kira hanya 75% daripada polisi komprehensif. Ini kena ingat sendiri. Soalan takkan beritahu lah. Okay, alright. Kemudian polisi komprehensif dan pihak ketiga kecurian, dia bergantung kepada yang pertama sekali ialah sisi enjin. Jenis, sisi enjin dan juga lokasi. Alright. So, polisi pihak ketiga kecurian, dia bergantung pada tiga ini. Jenis kenderaan, sisi enjin dia berapa besar, kemudian di manakah lokasi dia berada. Inilah untuk polisi komprehensif dan juga pihak ketiga kebakaran kecurian. Manakala untuk pihak ketiga sahaja dan polisi akta, dia hanya tengok kepada kenderaan itu dan sisi enjin saja berapa. Jadi kita tengok soalan, kita kena faham lah. Ini mungkin tertanya lagi apa benda ni kan. Tak apa, tak ada hal. Tengok dulu. Okey. Kemudian, ni. Jadual tarikh motor ini akan diberikan semasa dalam exam kalau masuk. Okey, jadual ini tidak perlu hafal, dia hanya akan diberikan dalam exam kita kalau masuk. Okey, tidak perlu hafal, yang penting ialah awak cuma pernah tahu bagaimana nak guna jadual ini. Okey, dalam jadual ini dia akan tunjuk beberapa perkara. Yang pertama dia akan tunjuk ialah kapasiti enjinnya berapa. Itu yang pertama yang tunjuk bahagian ni, bahagian kapasiti enjin. Yang kedua dia akan tunjuk juga dua jenis dua kawasan, iaitu sama ada Semenanjung ataupun Sabah Sarawak. Ini yang kedua dia akan tunjuk. Yang pertama sisi enjin, yang kedua adalah lokasi dia sama ada Semenanjung ataupun Sabah Sarawak. Okey, itu yang kedua yang akan tunjuk pada jadual ini. Dan yang ketiga akan tunjuk apa dia? Dua jenis insurans, iaitu sama ada insurans komprehensif ataupun pihak ketiga dua ni dia akan bagi. Okey, itulah dia dua jenis polisi yang akan ditunjukkan dalam jadual polisi ini. Tidak perlu hafal nilai-nilai dia, akan diberikan dalam exam kalau diuji nanti. Okey, jadual ni hanya akan tunjuk kapasiti enjin berapa, lokasinya Semenanjung atau Sabah Sarawak. Yang ketiga adalah polisi dia, sama ada polisi pihak ketiga, polisi komprehensif ataupun polisi pihak ketiga sahaja. Dua ini sahaja yang akan ditunjuk dalam jadual insurans ini. Manakala pihak ketiga kecurian, dia tidak tunjuk dalam ini. Jadi kita kena tahulah cara kira macam mana. Okey, inilah dia tiga benda yang akan ditunjuk. Yang pertama tadi saya cakap ialah sisi kenderaan. Okey, sisi kenderaan. Itu yang pertama akan tunjuk. Sisi enjin.
berapa sisi dia. Yang kedua akan tunjuk adalah lokasi dia di mana. Itu yang kedua yang akan tunjuk. Lokasi di mana. Yang pertama sisi, yang kedua lokasi. Okey, lokasi. Ni lokasi akan tunjuk, dua benda tunjuk. Dan yang ketiga lah polisi dia. Jenis apa? Inilah dia 3 benda yang ditunjuk dalam jadual ini. Okey, lokasi, sisi dan polisi. Okey, dari segi nilai tu tidak perlu hafal. Akan diberikan dalam exam. Kena hafal mati kita. Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian jadual ini juga hanya akan tunjuk untuk nilai RM1,000 yang pertama sahaja. Nampak tak? Ni. Soalan kata jadual ini hanya akan tunjuk pengiraan bagi nilai RM1,000 yang pertama sahaja. Okay. Untuk insurans komprehensif, jadual ini hanya tunjuk bagi pengiraan RM1,000 yang pertama sahaja. Tu kena ingat juga tu. Okey, seterusnya, kalaulah kita nak beli insurans mesti lebih dari RM1,000. Okey. Jadi, untuk seterusnya, bagi yang berikutnya, rumus ini kita kena ingat sendiri, takut-takut tidak diberikan semasa exam. Di mana? Untuk RM1,000 yang pertama, kita rujuk jadual ini. Bagi RM1,000 yang seterusnya, kena ingat yang ini. Iaitu, untuk Semenanjung Malaysia, RM1,000 yang pertama ikut jadual. Clue dia. Untuk RM1,000 yang berikutnya, nilainya adalah darabkan dengan RM26. Okey. Untuk Semenanjung Malaysia, RM1,000 yang pertama ikut jadual. Untuk baki yang seterusnya, sila darabkan dengan RM26. Macam nak kira, sekejap saya tunjuk. Okey. RM1,000 yang pertama ikut jadual atas tadi. Okey. Dan baki yang berikut tu darabkan dengan RM26. Okey, itu cara kira bagi Semenanjung Malaysia. Untuk Sabah Sarawak pula, okey, RM1,000 yang pertama sama ikut jadual yang diberikan dalam soalan. Dan untuk berikutnya, untuk RM1,000 yang berikutnya, kita darabkan dengan RM20.30. Itu beza dia. Okey, untuk yang sebagai betul, darab dengan RM20.30. Okey, beza, nampak beza? Okey, untuk Semenanjung, darabkan dengan RM26 sahaja. Untuk Sabah Sarawak, RM20.30 saja. Lagi murah lah. Okey, itu beza dia. RM1,000 yang pertama tu memang ikut jadual semata-mata. Tapi yang baki tu, darabkan dengan RM26 untuk Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak untuk RM20.30. Okey, ini untuk kira insurans komprehensif. Okey. Sekarang tengok, jom. Kita tengok cara mengira insurans motor. Okey, contoh soalan. Nazirul mempunyai sebuah kereta untuk kegunaan untuk berulang-alik ke tempat kerjanya di KL. Okey, tu maklumat kata. Okey, kata pun tanya tau, jangan malu-malu. Okey, alright. Okey, so soalan pertama kata, Nazirul ini bekerja dekat KL. Dia ada sebuah kereta di mana dia kata itu nak beli insurans berjumlah RM40,000. Kereta itu dia nak cover sebanyak RM40,000. Kereta dia berusia 10 tahun. Okay, ini je info saja, tak apa, tak penting pun. Yang penting ini, capacity engine ni adalah 1,600. Ini penting, kena tahu. Okay. Yang ini penting. CC engine ini penting, kena tahu. Kemudian, kena tahu juga apa yang penting lagi. Okay, yang penting lagi adalah dia untuk mengira. NCD pun tahu juga. Okay, NCD ni apa dia? Okay, NCD ni ialah, NCD ni apa dia? NCD ialah, diskaun tiada tuntutan. Apa maksud dia ni? Maksudnya gini lah, contoh katakan, ni contoh. Contoh katakan 2023 kita langsung tidak aksiden. Maksudnya
kita tidak guna insurans kita. Tak guna insurans kita. Jadi, untuk 2024, kita akan dapat diskaun. Kan dapat diskaun. Itulah dia NCD. Maksudnya kalau kita tak guna insurans kita tahun ni, tahun depan nak renew, dapat diskaun. Tapi kalau kita dah guna insurans kita, maksudnya kita dah pernah accident, maka kita tiada diskaun. Okay, dan NCD ini akan diberitahu dalam exam. Sama ada ataupun tak ada, soalan akan bagi tahu. Okay, alright? Okay. Soalan kata, hitung premium kasar. Hitung premium kasar. Premium kasar ni adalah jumlah yang kita perlu bayar untuk membolehkan kereta kita di cover oleh insurans. Jadi untuk kes Cik Nazirul ni, nak kena bayar berapa supaya kereta itu dapat dinilai dilindungi sebanyak RM40,000. Okey. So, soalan minta kita kira berapakah premium kasar yang kita kena bayar untuk beli insurans komprehensif, polisi pihak ketiga dan juga polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, polisi pihak ketiga kecurian ini. Dan yang ketiga ialah polisi pihak ketiga sahaja. Nampak tak? Ada 3 jenis insurans yang kita nak belajar. Dan saya akan tunjuk ketiga-tiganya lah. Okey. Okey, tidak ada format khusus yang perlu awak ikut untuk jawab soalan insurans motor ni. Tetapi cadangan saya adalah kita ikutlah cara yang buku teks tunjuk kepada kita. Di mana untuk mengira insurans komprehensif. Okey, untuk kira insurans komprehensif, cara kiraannya begini. Step yang pertama. Okey, bila nampak saja kata insurans komprehensif, step yang pertama akan ingat 3C. Clue ya. Nak kira insurans, okey, dia paling penting lah. Nak kira insurans motor, okey, ingatlah 3C. Okey, ingat 3C. Apakah CC itu? Okey, ini clue. Okey, nak kira insurans motor, ingatlah 3C. C yang pertama adalah lokasi. C yang pertama adalah lokasi. Jadi, soalan ni kata apa? Soalan ni kata Encik Nazirul berada di Kuala Lumpur. Itu C yang pertama. Okay, dia berada di Kuala Lumpur. Okay, C yang pertama, Kuala Lumpur. Okay, C yang kedua adalah CC Engine. CC Engine. Okay, C yang kedua. Dia punya kereta berapa? Ini dia. Ini yang kedua. Iaitu CC Engine. 1600. Itu yang C yang kedua. CC Engine. Dan C yang ketiga adalah polisi. Ni C yang ketiga. Iaitu polisi. Nak beli insurans jenis apa? Itulah C yang ketiga. Nak beli insurans jenis apa? Ya, tengok. Ya. CC tu apa? Okay. CC tu ialah capacity engine. Capacity engine. Capacity engine. Maksud engine tu besar mana? Okay, dia akan sebut CC lah. Dia akan sebut CC. Macam ni lah. 1600 cc. Okay. Ataupun dia akan sebut jenis soalan ni. Dia akan bagi tahu. Dia kata 3000 cc. Soalan akan bagi tahu. Okay, right? Okay. So, ingatlah 3C ini. Lokasi, CC dan polisi. Okay. Untuk yang ini. Lokasinya KL. Okay. Lokasinya berada di KL. Soalan ni lah. Okay. CC engine-nya pula ialah 1600. Jadi, jadual kita rujuk bahagian, okay, untuk CC dia ni, okay, ambil yang ni tadi ni. Okay, C yang pertama adalah lokasi. Okay, berada di Semenanjung. So, kita perlu rujuk kotak bahagian Semenanjung Malaysia sahaja. Sabah Sarawak tak payah. Ini C yang pertama. Lokasi.
C yang kedua adalah sisi enjin. 1600. So rujuk bahagian sisi ataupun ini 1600. Yang inilah dia tidak lebih 1650. Okey. 1600 dia bahagian ini. Itu bahagian mana? Bahagian yang ini, iaitu bahagian yang ini, dia mana dia ini. Ni. Tidak lebih. Ni. Keluar kata tidak lebih. Kereta dia adalah 1600. So rujuk bahagian yang lebih 1004 tapi tak lebih 1006. 50. Kotak ni lah. Okey. So rujuk bahagian, ni rujuk bahagian 1650 cc. Dia ambil yang 1004. Sebab dia kata ni tidak lebih. Jadual ni kata tidak lebih. Okey. Dan yang ketiga adalah polisi. Okey, untuk soalan pertama ni, dia nak beli polisi komprehensif. Jadi untuk komprehensif, rujuk bahagian kotak komprehensif. Yang ni lah. Kotak yang ni. Okey. So, nampak ada 3. Jadi, kereta dia berada di Semenanjung. Sisi enjin tidak lebih 50. Dan nak beli polisinya adalah polisi komprehensif. Rujuk kotak ini. Kotak ni. Dan untuk komprehensif, kita kena ingat, untuk komprehensif, jadual ini hanya digunakan untuk kira RM1,000 yang pertama sahaja. Yang ni kena ingat. Untuk komprehensif, jadual ini hanya rujuk untuk RM1,000 yang pertama sahaja. So nak kira macam mana? Okey, begini. RM1,000 yang pertama. Tengok jadual. Okey, RM1,000 yang pertama, automatik kena bayar berapa? RM305.50. Itu cara kira dia. RM305.50. Okey, Semenanjung. Okey, kemudian sisi tak lebih 1,650 dan komprehensif. Automatik tu. Okey, kemudian dia nak cover sebanyak RM40,000. Kita tu. Nak cover RM40,000. Kita baru kira RM1,000 saja. Baki dia buat macam mana? Okey, untuk baki dia tu, begini. Jumlah yang dia nak cover RM40,000 ditolak dengan RM1,000 yang pertama yang sudah dikira, kita akan perkan. Kita akan perkan dengan RM1,000 lagi sekali. Gini. Ini ya. Okey. So, jumlah nak di-cover, tolak RM1,000 yang dah dikira, kemudian per dengan RM1,000 lagi sekali. Okey, kemudian ni yang seterusnya ni. Okey, seterusnya. Okey, yang ini kita akan darabkan. Okey, darabkan. Nak darab dengan apa? Yang ni tadilah, kes yang ni. Kes yang ni. Jadual ni. Untuk Semenanjung Malaysia, setiap RM1,000 yang seterusnya, kita kena bayar sebanyak RM26. Jadi, darab dengan RM26. Itu cara kira dia. So, dapat berapa? Okey, gunakan kereta. Buat ini saja. RM40,000 kurung kurung. Tolak dengan RM1,000 yang dah dikira. Tutup kurungan. Kemudian darab, bahagi dengan RM1,000 lagi. Per dengan RM1,000. Okey, dapat begini. Darab dengan RM26. Jadi tambahan lagi sebanyak RM1014. Okey, tambahan lagi sebanyak RM1014. Okey, kemudian kita akan tambahkan. Dua ni tambahkan. Tambah yang ini, kita akan dapat namanya adalah premium asas. Okey, namanya premium asas. Tambah dua-dua sekali, namanya adalah premium asas. So akan dapat 13, 19 dan 50 sen. Gitu. Okey, seterusnya. Okey, selepas sudah ini, kita akan tolak pula. Dengan NCD. Okey, tolak lagi dengan NCD kalau ada. Di sini soalan kata dia ada NCD.
iaitu sebanyak 25%. 25% NCD dia. Alright. Okay, so apa kena buat? Okay, tolakkanlah. Okay, so kita buat gini cara kiraan dia. So selepas dapat itu, NCD kita dapat ialah 20%. Buat gini. 25% darab dengan darab dengan dia punya asas tadi ini. Okay, so dapat diskaun. NCD diskaun tau. Diskaun. Okay, dapat diskaun sebanyak ni. Jadi tolak dengan berapa? RM. Okay, so yang ini campur dengan 305 5% tadi dapat gini. Okay, darab dengan 25%. Okay, dapat diskaun sebanyak 32988. 32988. 329 dan 88. Ini diskaun yang kita dapat. Sebab apa? Sebab tahun lepas kita tak claim insurans. Okay, tolak diskaun ini, maka dapatlah, namanya adalah premium kasar yang kita kena bayar. Okay, kiraan dia gitu. So, 1319 dan 50 sen ditolakkan dengan 329.88 dapat begini. 989.62 sen. 989 dan 62 sen. Jadi kita hanya perlu bayar sebanyak ini sahaja dan kereta kita di cover sehingga RM40,000. Okay. So kita bayar banyak ni saja. Okay. Bayar banyak ini. Okay, ini clue dia. Bayar banyak ini. Nota sikit gini. Okay, hanya perlu bayar banyak ni. Okay. Bayar banyak ini. Okay, bayar banyak ini. Okay, tapi cover sampai RM40,000. Untunglah kita kan. So, kita hanya perlu bayar 900 saja. Tapi kereta kita di cover sampai RM40,000. Itu maksud insurans. Okay. Banyak-banyak ni ya. Tapi kereta kita di cover sampai RM40,000. Okay. So langkah kerja ini lah. Yang pertama kali ini. 1,000 yang pertama ni ikut jadual. Yang ini ikut jadual. Atas tadi lah. Okay. Yang ini pula kiraan ni kita kena ingat. Ini kita kena ingat sendiri. Step dia pengiraan dia tu. Okay. Ini kena ingat sendiri step dia. Iaitu jumlah nak dibeli tolak 1,000 per 1,000 darab dengan RM20. Sebab apa RM20? Sebab dia Semenanjung Malaysia. Okay. Alright. So Semenanjung Malaysia RM20. Semenanjung RM26. Sabah Sarawak RM20.30. So Semenanjung dia RM20. Lebih mahal sikit lah. Sebab apa mahal sikit? Sebab orang kata Semenanjung ni jalan rayanya elok-elok, baik-baik. So tak sampai aksiden lah. Berbanding Sabah Sarawak, jalan raya ni kurang elok sikit. Jarak pun jauh. So nak bantu rakyat sana. So dia pun kurangkan. Okay, alright. Awak kat lagi nak tekan pintu. Okay, alright. Okay, kemudian dah dapat yang ini. Namanya adalah premium asas. Yang inilah nilai sebelum kita kena bayar. Sebelum kita dapat diskaun. Banyak ni lah kita kena bayar. Tapi sebab kita tak claim insurans langsung terlepas, dapatlah NCD, dapat diskaun. Dapat diskaun banyak ni. Inilah diskaun yang kita diberikan oleh syarikat insurans. Sebab apa? Sebab tahun lepas kita tak guna langsung insurans kita. So kita bayar free je. Tak claim pun. Okay. Okay, alright. Lepas tu dapatlah premium kasar. Inilah jumlah yang kita kena bayar untuk mengcover kereta kita sebanyak RM40,000. Ini langkah kerja pengiraan insurans komprehensif. Okay. Step yang pertama, step yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ada 5 step kita kena ikut. Dan step ini sama saja untuk semua jenis kenderaan.
Cuma beza kat mana? Beza dekat berapa di cover, berapa NCD, lokasi di mana. Itu saja. Okey, seterusnya. Nak tunjuk cara kira insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Insurans pihak ketiga kebakaran kecurian. Kebakaran dan kecurian. Okey. Insurans yang kedua. Insurans pihak ketiga kebakaran kecurian. Okey. Untuk insurans ini, cara kiranya sama macam cara kira insurans komprehensif. Itu clue dia. Okey. Insurans ini, cara kira dia sama macam cara kira komprehensif. Bermaksud, kalau sebut komprehensif, mesti ada 1000 yang pertama. Mesti ada yang seterusnya. Sama cara. Okay. Dan sampai sini, yang ini adalah premium asas bagi komprehensif. Okay. Ini adalah premium asas komprehensif. Ini kena ingat. Ini adalah premium asas bagi komprehensif. Okay, so di manakah beza dia? Beza di sini adalah kalau komprehensif ini. Tapi untuk insurans ini, yang ini bukan premium asas dia. Yang hijau ni untuk premium asas polisi komprehensif. Untuk polisi ini, premium asas dia begini cara kira dia. Okay. Ini cara kira premium asas bagi pihak ketiga kebakaran kecurian. Okay. Di mana untuk premium asas dia hanya ambil 75% daripada yang asas komprehensif. Ni, darab dengan 75% daripada nilai ini. Ini dah beza dia cara kira komprehensif dengan pihak ketiga kebakaran kecurian. Beza dekat sini. Yang ini kita kena ingat sendiri, tidak diberikan dalam exam. Okay? Bila sebut kata pihak ketiga kebakaran kecurian, ini beza dia. Sampai dekat hijau ni adalah premium asas komprehensif. Untuk insurans ini, dia hanya ambil 75% saja daripada yang itu. Okay, so 75%, 75% darab dengan 1319.50 sen. Jadi asalnya ialah 989625. 63 lah. Okay, RM 989.63. Ini adalah premium asas pihak ketiga kebakaran kecurian. Okay, ini baru premium asas bagi pihak ketiga kebakaran kecurian. Pendeknya sikit lah. Pihak ketiga kebakaran kecurian. P3KK. Okay. Pihak ketiga kebakaran kecurian. P3KK. Pendeknya lah. Supaya kita senang ingat. Okay. Selepas itu, baru tolak dengan NCD. NCD dia kita tolak dengan apa? Dengan 989.63 sen. Dapat diskaun lagi lah. Jadi seterusnya gini, darab dengan 0.25%, dapat diskaun sebanyak 247.41. 247 dan 41 sen. Itu diskaun dia. Okay, bila tolak. 989.63 ditolak dengan 247 dan 41. Jadi dia hanya perlu bayar sebanyak 74222. 742 dan 22. Itu saja. Jadi hanya perlu bayar RM742 saja, tapi kereta di cover RM40,000. Lebih murah lah. Tadi bayar 999, cover RM40,000. Ini bayar 700 lebih ya. RM40,000 juga. Okay, alright. Okay, ini cara kira insurans pihak ketiga kebakaran. Bezanya adalah
pada yang di sini. Yang inilah yang kita kena ingat. Okay? Kalau pihak kecurian, inilah bezanya dengan komprehensif. Yang ini kena ingat sendiri. Berhati-hati takut terlupa. Tak buat yang ini, namanya premium komprehensif punya asas. Okey, seterusnya nak kira insurans pihak ketiga sahaja. Okey. Insurans pihak ketiga sahaja. Yang paling murah sekali. Okey, insurans pihak ketiga dia sangat senang. Okey, sangat senang. Di mana cara kira dia begini. Okey, senyum. Ini cara kira insurans pihak ketiga. Dia tak tengok berapa nak cover. Okey. Kemudian dia tak tengok juga polisi apa tu semua tu, tak ada tu. Okey. So untuk pihak ketiga, dia hanya tengok jadual saja dan terus. Okey, tengok dia. Insurans pihak ketiga sahaja, dia tak kira lah apa sahaja tu, dia hanya tengok sisi sahaja dan terus tengok jadual, terus namanya adalah premium asas. Gitu. Dia tak adalah 1,000 yang pertama, tak ada. Okay, alright. So untuk insurans ketiga, tengok jadual, terus ambil terus. Inilah dia. Ini yang ni. 135. Ini ialah untuk insurans pihak ketiga sahaja. Tengok jadual, terus ambil nilai dia. 135. Terus namanya premium asas terus. Tak ada apa-apa dah. Itu saja. Tengok jadual terus ambil. 13500. Gitu cara kira dia. Dan kemudian terus tolak dengan NCD. 13500 tadi. Dalam murah, dapat diskaun lagi. Okay? 135 kali dengan 25%, dapat diskaun sebanyak RM33.75. Okay, RM33 dan 75 sen. Gitu. Okay, tolakkan, dapat jawapan. 135 tolak dengan itu, dapat gini. RM101.25. RM101.25. Okay, dengan hanya bayar RM100 saja, kereta di cover tetap RM40,000 juga. Okey, ini cara kira insurans pihak ketiga. Tengok jadual, terus ambil terus, dia adalah pihak ketiga. Terus namanya premium asas. Dia tak ada 1,000 pertama tu. 1,000 yang pertama tu hanya untuk insurans yang ni, komprehensif dan juga pihak ketiga kebakaran kecurian. Okey, so tengok, kasih sikitlah ingatan lah. Okay, kenapa ada harga murah-murah gitu? Contoh gini, contoh gini. Okay, tengok contoh. Okay, untuk komprehensif, okay, untuk pihak ketiga, kebakaran kecurian, dan untuk pihak ketiga sahaja. Okay, kena bayar berapa tadi? Okay, premium kasar. Okay, premium kasar dia. Okay, kereta itu, okay, coverage dia, kereta itu di cover sebanyak RM40,000. Ketiga jenis ni. Ketiga-tiga ini covernya adalah sebanyak RM40,000. Sama semua. Tetapi bayarannya berlainan. Kalau komprehensif tadi, kena bayar berapa tadi? Ni, RM989.62. RM989 dan 62 sen. Okay, ini untuk komprehensif. Cover RM40,000. Untuk P3K tadi, bayarnya RM742 dan 22. Untuk pihak ketiga saja, bayarnya tadi hanyalah RM101 dan 25 sen saja. Nampak? Okay. Yang ini sangat murah. Pihak ketiga ni sangat murah nilai dia. Hanya bayar RM101 saja, diri di cover sampai RM40,000. P3KK ni pula kena bayar sebanyak RM742.22. Okey. Okey, tapi cover dia RM40,000 juga.
Dan yang ini pula komprehensif pula kena bayar sampai dekat hampir RM1,000. Tapi coveragenya RM40,000 juga. Kenapa bayar mahal? Bayar mahal sebab apa yang di-covernya? Apa yang di-covernya? Okey. Di-covernya apa dia? Okey. Kalau berlaku kemalangan apa-apa, kita ambil komprehensif, dia akan cover apa? Cover cedera mangsa. Cedera pemandu yang kita langgar. Insurans kita punya, tapi digunakan untuk bayar kecederaan pemandu. Okay, macam mana nak kira markah? Okay, nak kira markah bergantung dengan soalan. Okay, kalau soalan kita ni katakan kalau kesalahan ini biasanya 2 markah je. Iaitu markah pertama dekat asas ni, yang kedua kat jawapan sini. Okay, kalau komprehensif biasanya dia bagi 4 markah. 4 markah, 1,000 yang pertama 1, yang kedua adalah hanya ni. Yang ini yang penting bagian ni. Ini yang penting, yang wajib tunjuk. Yang ini ada markah. Okay, yang tepi ni dia tak ada markah. Yang ada markah tepi ni. Seterusnya ialah yang bahagian premium kasar ni. Ini penting. Okay, yang pertama ialah ini penting. Okay, ini penting. Ini penting. Okay, sebab star sikit. Okay, untuk bahagian markah, yang ini penting lah. 1,000 yang pertama ni kena tunjuk. Wajib tunjuk untuk markah yang pertama. Yang kedua adalah bahagian formula ini. Formula ni. Bukan jawapan akhir ni, formula ini. Okay, yang ketiga. Seterusnya adalah bahagian ini. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah bahagian ini. Jawapan akhir ni. Ini yang penting bahagian komprehensif, 4 markah. Yang penting bahagian ini, 1,000 yang pertama. Kemudian bukan yang 1004 ni. Yang bahagian ni. Bahagian formula ni penting. Yang darab dengan 60 ni. Ini yang penting. Yang kita wajib tunjuk. Wajib tunjuk. Tak tunjuk, hilang markah. Okey. Kemudian kalau ini pula markah biasa 5. Okey, biasa 5 sama juga. Yang pertama sekali markahnya adalah bahagian yang 1,000 yang pertama. Itu markah yang pertama. 1,000 yang pertama tu markah yang pertama. Kemudian yang wajib tunjuk adalah yang inilah. Ini wajib tunjuk. Yang wajib tunjuk ini. Untuk markah yang kedua. Sini. Okay, ini untuk markah yang kedua sini. Yang ni yang wajib tunjuk. Tak boleh skip. Okay, markah yang ketiga ialah bahagian yang ini. Sini. Formula ini. Yang wajib tunjuk juga ni. Kemudian markah yang keempat ialah bahagian nilai ini. Nilai yang ni. Keempat. NCD tak ada markah. Alright. Dan jawapan akhir yang kelima adalah yang ini. Jawapan akhir. Kenapa NCD tak ada markah? Kadang-kadang kita tak kira NCD. Kita kira terus 75% 25% diskaun. Kita kira berapa kena bayar? 75%. Kita ambil yang tu. Okay, jadi dia tak ada markah situ. Tunjuk pun tak apa, tunjuk pun tak apa. Yang penting inilah. Okey, itu. Manakala untuk yang ni pula, yang penting apa dia? Okey, yang penting apa dia? Pertama sekali ialah yang inilah. Wajib tunjuk dan jawapan akhir sekali. Yang ini biasanya 2 markah saja. Okey. So, kenapa harga lain-lain sedangkan cover sama? RM40,000. Sebabnya ialah kalau komprehensif, berlaku apa kemalangan, kita boleh guna insurans kita untuk bayar yang pertama sekali lah kecederaan orang yang kita langgar. Driver tu. Kecederaan driver kita langgar. Okay, driver yang dilanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat cover juga kereta kita. Kereta dia. Kereta dilanggar. Dan kereta kita. Tu kereta kita. Inilah 3 benda yang di cover oleh insurans ini. Sebab tu dia mahal. Sebab dia cover banyak. Okay, yang berikutnya, kalau kita ambil insurans pihak ketiga kebakaran kecurian. Apa pula yang di covernya? Okay, yang di covernya sama macam insurans komprehensif. Tetapi bezanya sini ialah kereta kita hanya akan di cover jika. Ni jika kereta kita tu
terbakar atau dicuri sahaja. Kalau sekadar remuk sahaja, kemek sahaja, tak cover. Dia saja murah sikit. Okay, alright? Okay. Pihak ketiga pula lebih murah sebab apa? Insurans tu kita punya. Tapi hanya cover orang yang kita langgar dan kereta yang kita langgar sahaja. That's why dia murah. Insurans kita punya tapi bayar untuk orang lain. That's why dia murah. Untuk kereta sendiri, keluarlah duit sendiri untuk bayar kereta tersebut. Untuk bayar pembaikian dia. Itu benda dia. Kenapa dia mahal, kenapa dia murah? Itulah bendanya. Okey. Kalau kita lah. Kalau kita lah. Nak beli insurans mana? Okey, insurans mana? Okey. Dia bergantung kepada beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah bergantung kepada usia kereta. Okey, di mana kereta yang masih lagi ada hutang di bank ataupun berusia bawah 10 tahun, okey, kita memang wajib ambil komprehensif. Insurans takkan benar kita ambil insurans lain. Okey, kereta yang masih lagi ada hutang bank ataupun masih lagi bawah 10 tahun, wajib ambil komprehensif. Kereta yang ataupun okey. Kereta yang kedua pula, kalau kereta tu dah lebih 10 tahun, bolehlah ambil 3KK ke kita terpulang. Yang kedua, kita akan tengok juga ialah sikap kita. Di mana kalau kita ni jenis yang pemandu berhemah. Okey, kalau kita ni pemandu berhemah, better ambil pihak ketiga saja. Lebih murah, cover banyak. Sebab apa? Sebab kita ni tahu kita takkan aksiden. Sebab kita ni bawa kereta bagus, baik je. Nampak lampu isyarat kita berhenti. Okey, nampak sibuk-sibuk kita nampak lampu isyarat kita berhenti, atau nampak divider kita lari sikit, contoh gitulah. Alright? Ataupun kelajuan 100 kelajuan highway 110 kita bawa 90 saja. Kita selamat, maintain bawa. So bolehlah ambil pihak ketiga. Lebih murah sebab risiko aksiden tu kurang. Okey? Kemudian ataupun tapi kalau kita tak berhemah, better ambil yang komprehensif. Nampak lampu isyarat merah, kita jalan. Nampak hijau, kita jalan. Nampak merah, kita jalan. Semua kita nampak hijau lampu. Tak ada langsung lampu isyarat merah contohnya. Okey, had laju 60, kita bawa 110. Contohnya lah. Nampak divider, kita langgar divider. Nampak lembu lintas, kita langgar lembu. Punya teruknya kita ni. So kalau kita tak berhemah, ataupun kita pernah kemalangan, okay, pernah aksiden, better kita ambil insurans komprehensif. Sebab apa? Sebab risiko kemalangan lagi tu lebih tinggi. Okay, ambil komprehensif. Okay, itu yang kedua. Tentang sikap kita. Okay, kalau kita berhemah, ambillah yang murah cukuplah. Sebab kita tak insurans tu. Okay, komprehensif. Yang ketiga adalah lokasi kita. Lokasi kita penting juga. Okay, lokasi kita penting juga. Lokasi. Kalau kita duduk dekat bandar besar, better, okay. Kalau kita duduk dekat bandar besar, okay. Bandar besar, ataupun sibuk, banyak kenderaan, bandar besar ataupun sibuk, better ambil komprehensif. Sebab apa? Sebab risiko aksiden tinggi. Better ambil komprehensif. Tapi kalau kita duduk kat kampung-kampung, okay, yang jarang bawa kereta keluar, ambillah pihak ketiga saja. Itu yang ketiga. Okay, dan yang keempat adalah kita punya bajet lah. Bajet kita. Kalau kita ada duit banyak, ambillah komprehensif. Okay, kalau kita banyak duit, banyak duit lah. Banyak duit, ambillah komprehensif. Tapi kalau kita bajet itu tak cukup, ambillah pihak ketiga kecurian. Okay, duit tak banyak, ambillah pihak ketiga. Ambil pihak ketiga. Itu saja. Okay, inilah dia 4 faktor yang menentukan kita ni nak ambil insurans mana. Sebab kena fikir juga, kadang-kadang bajet tinggi kan, kita tak ada duit. Gitulah dia. Usia kereta, sikap kita, lokasi kita berada, dan bajet kita berapa. Okay, alright? Okay, itulah dia yang kita kena tahu tentang apakah kepentingan ambil insurans, saya kira dia, dan kena pilih mana satu. Okay? Okay, tengok contoh yang kedua. Aisyah, dia kata, berada di Seremban. Okay?
kerja pula di Shah Alam. Maksudnya, dia masih lagi berada di Semenanjung Malaysia. Itu yang pertama. Lokasinya berada di Semenanjung Malaysia. Okey, cc kereta dia 3000 cc. Wow, okey. Kereta besar. Kereta besar 3000 cc. Dan nak beli polisi apa dia kata? Dia suruh kira ketiga-tiganya. Komprehensif, dia suruh kira. Pihak ketiga kejuruteraan, dia suruh kira juga. Dan juga pihak ketiga saja. Dia suruh kira ketiga-tiganya. Okay, alright. So, saya punya ni lah. Saya punya ni. Lagi sekali saya tunjuk. Okay, saya ambil yang ni tadi. Okay. Tiga ni, sini satu. Okay, pertama sekali. Dia masih lagi berada di Semenanjung Malaysia. Kereta dia 3000 cc. So, ambil bahagian yang ini. Bahagian yang ini. Dan dia nak beli polisi apa tadi? Yang pertama tadi komprehensif. Harus ke ni. Untuk komprehensif, automatik kena 37260 sen. Okay. 37260 sen. Okay, sama. Untuk kompri dengan ini, sama cara. Kemudian, dia punya kereta nak di cover sebanyak RM150,000. Nak cover banyak ni. Baru kena 1000. Baki nak buat macam mana? Okey, kalau pihak ketiga pula, bayar berapa? 167.40 sen sahaja. Lebih murah lah. Okey, kalau ini 147 dan 60 sen sahaja. Sangat murah. Dah lah murah. Dapat diskaun lagi. 167 dah. 167 40 sen. Terbalik. Okey, dah lah murah. Dapat diskaun lagi. Ada diskaun tak dia kata? Ada. NCD 30%. Kereta baru dia boleh dapat NCD sampai 55%. Okay, kereta lama dia antara 0 sampai 55 lah. Okay, kereta baru dia lagi tinggi diskaun dia. Sebab apa? Kereta tu elok. Bila kereta dah lama, NCD kurang sikit. Sebab apa? Risiko kemenangan tu ada. Okay, so NCD dia 30%. Sinilah. 30% daripada darab dengan 167.40 sen. Ya, nampak? Cara kira sama sahaja. Dah lah murah. Dapat diskaun lagi 167.40 sen darab dengan 30%. Okey, dapat diskaun sebanyak RM50.22 sen. RM50 dan 22 sen. Okey, so 167.40 sen tolak dengan yang itu hanya perlu bayar sebanyak 117.18 sen. Okey, bayar banyak ini saja tapi di cover sampai RM150,000. Kaya lah. Tapi apa kerugiannya? Kerugiannya adalah kalau accident, kereta kita kena keluar duit sendiri, baiki. Sebab tak cover. Dia hanya cover kereta orang kita langgar saja. Okey, seterusnya, insurans komprehensif. Okey, 1000 yang pertama, rujuk jadual tadilah. Kereta dia nak di cover RM150,000. Baru kira 1000. Dah itu. Dan darab dengan RM. Jadi RM150,000 tolak dengan 1000 dapat banyak ni. Bahagi dengan 1000 lagi sekali dapat banyak ni. Darab dengan RM26. Jadi kena bayar lagi tambahan 3874. Okey, 3874 ringgit lagi. Campur dua-dua sekali, campur lagi dengan 372.60 sen. Total kena bayar awal ialah 4246.60 sen. 4246 dan 60 sen. Itu yang pertama. Okey, ini cara sama sahaja untuk komprehensif dan juga yang ini. Sama je langkah pertama. Okey.
Seterusnya, okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita sambung lagi. Tak payah. Okey, seterusnya, selepas ini baru tolak dengan NCD. NCD tadi dia kata 30%. Soalan beritahu. So, kat sini lah. 30% darab dengan dia punya itu 4, 2, 4, 6 dan 60 sen. Okey, dapat diskaun. Okey, 30% darab dengan 4, 2, 4, 6 dan 60 sen. Dapat diskaun sebanyak 127,398. 127,3 dan 98 sen. Okay, so 4, 2, 4, 6 dan 60 sen. Okay, 4, 2, 4, 6 dan 60 sen. Tolak dengan diskaun. Dapat jawapan kena bayar 297262 sen. 2972 dan 60 sen. Cover sebanyak RM150,000. Bayarnya RM2,000 saja. Tapi kalau kereta berlaku apa-apa, dibayar sampai RM150,000. Contoh kita accident, kemek kita. Kos baiki RM80,000. So, syarikat insurans bayar RM80,000. Walaupun kita bayar hanyalah RM2,000 tadi. Okey, itu beza dia. Okey, untuk yang ini pula, okey, kena buat yang ni dulu. Kena buat yang ni dulu. 4, 2, 4, 6 dan 60 sen. Okey, 75% daripada 4, 2, 4, 6 dan 60 sen. Jadi sebanyak 3184. Okey, 3184 dan 95 sen. Ini adalah premium premium asas bagi kebakaran kecurian. Lepas tu baru tolak dengan NCD 30%. Ini jangan minta salah satu je, bukan minta kira dua-dua. Salah satu je. Ini saya tunjuk ketiga supaya nampak pengiraan lah. Okay, 3184 dan 95 sen. Okay, dapat diskaun sebanyak diskaun sebanyak 30%. 95549. Okay, 95549. Okay, ditolakkan, maka dapatlah baki dia last kali. Okay, 3184.49. Sorry, 1395 ditolakkan dengan diskaun 95549. Jadi hanya perlu bayar sebanyak 2229. 46. Okay, 2229 dan 46. Okay, bayar banyak ini covernya sama juga RM150,000. Okay, bayar 29 begitu, bayar yang ni begitu juga. Okay, alright. Itulah cara kira insurans kompri kebakaran kecurian dan juga pihak ketiga. Okay, satu saya lupa tentang NCD sekali. NCD juga, okay, kita akan dapat langsung. Kita langsung tak gunalah. Okay, NCD ni kita akan dapat waktu bila? Pertama sekali, ni sebagai ingatan je lah. Okay, NCD ni, okay, contoh, yang pertama kali, contoh. Kalau kita tidak aksiden langsung, maka kita akan dapat NCD. Dapat. Yang kedua,
kalau kita dilanggar oleh orang lain, okay, kita juga akan dapat NCD juga. Sebab apa? Sebab kalau kita dilanggar, kita mesti minta orang tu bayar kita. Kita masih kita tak guna insurans kita masih layak lagi. Tapi kalau kita yang melanggar, okay, orang lain tak dapat NCD. NCD kita kosong, tak dapat. Ataupun kalau kita terbabas sendiri. Ini pun sama juga. Kita sendiri yang menyebabkan kita accident. So kita juga ini NCD kita adalah kosong. Okey. Inilah kadang-kadang waktu bila kita dapat dan tak dapat NCD. Inilah waktu dia. Kalau kita tak accident ataupun kita dilanggar oleh orang lain, kita layak NCD. Tapi kalau kita yang melanggar, kita tak layak. Kalau kita terbabas, kita tak layak. Sebab apa kita layak bila kita dilanggar? Sebab ini, ini sebab kita guna insurans orang itu. Itu sebab kita layak lagi. Sebab kalau kita dilanggar, kita mesti minta orang tu yang bayar kita. So kita tak guna insurans kita, maka kita masih lagi layak dapat NCD. Okey. Inilah 4 keadaan. Berlaku apa-apa, kita boleh ataupun tak boleh dapat NCD. Okey. Seterusnya, tengok contoh lagi. Okey, kali ini kita tengok contoh dia. Encik Izzat pula. Encik Izzat ni dia kata berada di mana? Kota Kinabalu. Sabah, Sarawak. Okey, dia ada di Kota Kinabalu iaitu Sabah, Sarawak. So jadual kita nanti rujuklah bahagian Sabah, Sarawak. Pinjam ni. Okey, rujuk bahagian Sabah, Sarawak. Aisyah tadi. Masa tak ya, lupa alamak, lupa lah. Okey, tak sini ya. Cik Aizat, ni Cik Aizat tadi. Ni. Okey, untuk Cik Aizat ni, dia berada di KK, Kota Kinabalu. Rujuk bahagian Sabah, Sarawak. Sinilah. Yang pertama, kereta dia 4,300. Lagi besar sisi enjin dia. Okey, ni kereta Alphard ni. Alphard yang kata lah. Okey, ni. So, rujuk bahagian tidak lebih. Okay, dia 4,300. Dia tak lebih 4,400. Inilah. Ada kotak ni. Dan nak beli insurans, tadi kata, dia suruh kira apa insurans dia? Nak beli insurans, dia suruh kira ketiga-tiga juga. Okay, so ketiga-tiga juga, semalas. Nak kira sikit dah lah. Okay, yang ini saya nak kira ni dua je lah, cukup dua je. Tak berapa banyak, penat. Okay, komprehensif dan juga pihak ketiga hasil alalang. Tak apalah. Okay, nak kira komprehensif juga, nak kira ini juga, dan nak kira itu juga. Okay, so tak kisah di mana dia berada, nak beli berapa sisi, cara kira sama. Copy paste sekejap. Untuk kita jimat masa. Okay, yang pertama sekali, nak beli insurans pihak ketiga. Okay, merujuk pada jadual ni, kalau pihak ketiga, kena bayar ni. RM118.20. Itu dia tu. RM118.20. Kalau semenanjung Malaysia, kereta sebesar itu kena bayar 200 lebih. Tapi Sabah Sarawak murah lagi. Itu yang pertama. Kemudian dia kata tolak NCD. Ada 30% NCD dia. Tolaklah. Sini. Tolak dengan 118 dan 20 sen.
Kad kereta mari 0.3, okey, 30% didarabkan dengan 118.20 sen, dapat diskaun sebanyak 35.46. 35 dan 46 sen. Okey, tolakkan 118.20 sen ditolakkan dengan 3546, dapat hanya bayar 8274. 82 dan 74 sen saja. Bayar sebanyak ini cover sebanyak RM100,000. Okey, itu benda dia. Itu untuk insurans pihak ketiga. Untuk insurans komprehensif sama, RM1,000 yang pertama, okey, ikut jadual ni, dia kena sebanyak 33,690 sen. Sabah Sarawak. Kalau sebenarnya 400 lebih. Okay, so 33,690 sen. Tu dia situ. 336 dan 90 sen. Okey. Itu ikut jadual. Kereta dia nak di cover sebanyak RM100,000. Tukar sini. So RM100,000 ditolakkan dengan 1,000, tinggal baki lagi 99,000. Bahagi dengan 1,000, tinggal baki 99. Okey, yang ini kena darab dengan untuk Sabah Sarawak yang ini RM20.30. Okey, beza sini. RM20 dan 30 sen darabnya. Gitu. Okey. Ini untuk Sabah Sarawak. RM20.30. Okey. Yang ni tadi untuk Semenanjung Malaysia tadilah. Ni tadi untuk Semenanjung Malaysia. RM26 ni. Sama ke macam ni juga. Bagi comel sikit ayat itu. Okey, yang ni untuk Semenanjung Malaysia. Okey. Oops. Okey, alright. Saya tahu gitu. Okey, seterusnya sambung lagi. Okey. Di sini tadi. Cik Izzat tadi mana dia? Saya ubah kat mana tadi? Buat diusir tadi, mana dia? Saya ubah kat mana tadi? Ni ya. Ubah ni. Okey, so ubah gini dapat macam ni. 99 kali dengan RM20.30. Jadi tambah sebanyak RM2,907. RM2,907. Takut saya silap. Okey. Tu. Okey, so untuk yang dua yang pertama ni, cara sama untuk campur dua-dua kali. Dapatlah itu 2, 3, 8, 1, 82 dan 30 sen. Okey, campur dengan 3, 7, 2, 60 sen. Dapat 2, 3, 8, 2 dan 30 sen. Okey, untuk 3 step pertama ni, cara samalah. Okey, cara sama. Okey, saya letak sini. Okey, campur dulu tu dapat yang ni. Yang ini adalah insurans komprehensif untuk premium asas untuk insurans komprehensif. Kalau ini.
Tapi kalau yang ini, dia ada kiraan lain lah. Iaitu kiraan dia ialah yang ni. Hanya ambil 75% sahaja daripada 3184 dan 2382 dan juga 30 sen. Okey. Jadi untuk yang ini ambil lagi 74% sahaja. So untuk insurans ini hanya bayar 1786. 1786 dan juga 0.73 sen. 73 sen. Okey, lepas tu tolak dengan NCD, dia beritahu ada 30%. Okey, 30% NCD dia, so 30% lah. Okey, 30% daripada 2382 dan juga 30 sen. Okey, so 30% didarabkan dengan 2382.30 sen dapat diskaun sebanyak 71469. 714 dan 69 sen. Okey, tolakkan. Untuk insurans komprehensif 2382.3 ditolak dengan yang itu dapat baki 1667.61. 1667 dan 61. Okey, di cover sebanyak RM100,000. Untuk yang ini pula, dapatkan yang ni dulu, dapat yang ni. Lepas tu dapat yang ni, tak sini pula. 1786.73. Okey, darab dengan 30%. 1786.73 kali dengan 70%. 1786.73 kali dengan 75%. 30%. Dia dapat diskaun sebanyak 53602. 53602. 536 dan 02. Okey, tolakkan. Dapat jawapan 1786.73 tolak 53602. Dapat jawapan, cuy banyaknya. Lagi sekali. Sebenarnya 0.73 tolak dengan 536.02. Dapat jawapan kena bayar sebanyak 125,071. 1250 dan 71. Okey, bayar sebanyak itu, covernya sama, iaitu RM100,000. Okey, tu cara kira je lah. Okey, seterusnya. Puan Zainab ada kereta kancil sahaja. Okey. Kemudian dia kata, dia hantar ambil anak pergi sekolah je. Okey, kereta kancil dia kata 850 cc. Okey, kereta dia 850 cc. Kecil je kereta dia. Kancil dia. Okey, dekat Gombak, KL, Semenanjung lah. Okey, berada di Semenanjung, Malaysia. Okey, Gombak. Lepas tu, kereta dia pula 850 cc sahaja. Lepas tu pula guna untuk hantar ambil anak sekolah sahaja. Dekat-dekat je, dekat taman je. Tu cerita dia. Okey. Nak cover kereta itu RM15,000 sahaja. Sikit je. Sebab kereta kecil, kancil. Enjin pun 850 saja. Kecil je enjin dia.
850, tak laju pun. Dan ada NCD 20%. Okey. Dia kata dia nak beli insurans pihak ketiga sahaja. Agak-agak pasal apa? Kenapa? Dia beli insurans ni ya? Agak-agak dia kan. Mengapakah Puan Zainab pilih polisi ini? Kenapa tak pilih yang mahal? Apa alasan kita? Antara alasan yang boleh diberi ialah pertama kali yang merah ni. Ni. Kegunaan dia tu. Okey. Guna hanya dalam kawasan berdekatan saja. Pergi balik ambil anak sekolah saja. Itulah alasan kita. Jadi risiko kemenangan tu kurang lah. Sebab ambil anak sekolah, hantar anak sekolah, itu sahaja. Itu sebab dia. Okay, kan sebab lain lagi, apa lagi sebab lain? Mungkin kita boleh kata usia kereta dah lama, 8 tahun. Ataupun mungkin kita kata bajet tak cukup. Tapi itu bahaya juga. Sebab apa? Soalan tak beritahu pun dia tak ada bajet. Jadi yang paling mudah lah baca soalan, tengok apakah yang paling sesuai. Sesuai ni lah. Dia guna untuk ulang alik dekat-dekat saja. Itu yang paling sesuai kali. Jadi ini alasannya. Jadi berapa yang kena bayar? Okey. Oleh sebab nak ambil pihak ketiga sahaja, dia tak tengoklah berapa nak cover. Dia hanya tengok lokasi, sisi dan polisi. 850 Semenanjung. Tengok sini. 850 Semenanjung, yang ni lah. Tidak lebih. Saya copy kat ni, tak apa. Saya rujukan kita. So, dia berada di Semenanjung, Malaysia. Okay. Keretanya 850. Jadi, tidak lebih 14 pun. Kecil sangat kata dia. Lepas tu, nak beli polisi pun pihak ketiga sahaja. Yang ni sahaja. Ni sahaja. Kiraan dia. Tak perlu fikirlah 1000 pertama tak payah. Okay. Terus buat gini saya. Premium asas. Kopi pejak penat. Okay. Gini ya tak ambil. Ni sahaja kena ambil. Okay. So, jawapan kita premium asas dia ialah 120.60 sen. Tolak dengan NCD tadi, dia beritahu ada 20%. Darat je lah. Okay, 120.6 kupang. Okay, so 120.60 sen kali dengan NCD dia adalah 20%. Dapat diskaun sebanyak 0.6 kali dengan 0.2. Okay, dapat diskaun sebanyak RM24.12. RM24.12. So, 120.60 sen tolak dengan 2412. Jadi hanya perlu bayar sebanyak 96.48 sen. 96 dan 48 sen. Itu saja. Bayar banyak tu cover kereta sampai RM15,000 ya. Bayar tak sampai 100 pun. Tapi kereta di cover sampai RM15,000. Untunglah kita kan gitu. Selesai. Dah. Okey, Zizan pula. Zizan pelakon. Okey, Zizan pula dia kata dia berada di berulang-alik Terengganu KL. Masih lagi Semenanjung Malaysia. Okey, masih lagi Semenanjung Malaysia. Itu yang pertama. Kereta dia tu 4,500 cc Porsche. Okey. Sekejap ya. Sekejap ya. Okey, sama balik. Okey, keretanya 4,500 cc, ada NCD 30% dan nak cover RM650,000. Okey, kemudian dia kata ejen insurans cadangkan Zizan ambil insurans komprehensif. Kenapa? Kenapa pula kena ambil ejen komprehensif? Tadi Cik Zainab nanti ambil pihak ketiga. Yang ni suruh ambil komprehensif. Kenapakah? Okey. Kenapakah? Ini kerana
dia setiap hari berulang alik KL Ganu. Jadi risiko aksiden tu sangat tinggi. Okay, alright. Alik alasan dia. Jadi risiko kemalangan tinggi kerana sering berulang alik. KL dan Terengganu. Kuala Terengganu dan KL. That's why dia kena ambil yang lebih tinggi sikit lah. Sebab risiko aksiden itu sangat tinggi. Sebab berjalan jauh. Dan lagi satu tu boleh kata, sebab kereta dia mahal. Macam kita tahu mahal sebab dia ada kereta Porsche. Itu satu lagi sebab. Okay. Satu, jalan jauh. Ambil yang tinggi sikit. Satu lagi sebab keretanya mahal. Okay. Porsche. Itu je Porsche. Sian. Porsche. Okay. Ni dua sebab lah. Satu sebab dia ulang alik KL Terengganu. Satu lagi sebab dia jauh lah. Okay. Dia kata, Zizan pun setujulah nak ambil insurans insurans komprehensif. So, kira-kiraan macam inilah kiraan dia. Ni kiraan dia. Macam ni sama je. Kiraan dia. Okay, bila sebut lagu tu, pertama sekali tengok jadual. Okay, kereta itu berada di Semenanjung Malaysia. Okay, kereta dia ada di Semenanjung Malaysia. So, rujuk bahagian Semenanjung Malaysia lah. Ada dia. Okay, rujuk bahagian Semenanjung Malaysia. Itu yang pertama. Okay, seterusnya. Okay, kereta dia 4,500 cc. Inilah melebihi 44. Nak beli Compri sini. Kenalah RM501 3 kupang. 501 dan 30 sen. Nak cover RM650,000. Bapa gitu. So RM650,000 ditolak dengan 1,000, bahagi dengan 1,000 lagi, dapat gini. 649. Okey, darab dengan sebenarnya Malaysia darab dengan RM26. Sebab dia Semenanjung Malaysia. Okey, sambung lagi. Didarab dengan RM6. Bayarlah lagi sebanyak 16,874. 16,874. 00. Gitu kiraan dia. Okey, campur dua-dua sekali. Namanya adalah premium asas. Campur dengan 501 dan juga 30 sen. 17,375. 17,375. 30 sen. Lepas tu ada NCD. 30%. Sama kiraan dia. Darab dengan 17,375 dan juga 30 sen. Okey, so dapat diskaun. Darab dengan 0.3. 5212. 5212. 5212.59. Okey, tolakkan je. Dapat jawapan. So 17,375.30 ditolak dengan itu dapat jawapan 12,162.
12,162. 162 dan 0.71. Okey, bayar banyak ni cover lah sebanyak RM650,000. Okey, siap yang tu. Okey, seterusnya. Encik Afiq. Encik Afiq bekerja di Sarawak. Miri Sarawak. Okey. Bawa lori tangki petroleum. Pemandu tangki petroleum dia kata. Enjin kereta, enjin lori 2400, NCD 25%, semua maklumat tu. Dan 180,000. Dalam beg. Beg dalam beg. Okey. So dia kata, apakah polisi yang paling sesuai diambil? Kita 3 polisi tadi. Kompri, pihak curian dan juga polisi pihak ketiga. Yang mana persesuaian dengan dia? Di sini dia kata dia seorang pemandu lori tangki petroleum. Bila sebut petroleum ni mudah terbakar. Jadi yang paling sesuai polisi, pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Sebab apa sesuai ayat ini? Sebab dia punya lori tu risiko terbakar tinggi. Sebab dia bawa petroleum. Itu clue dia. Lepas tu dia kata, berapakah yang perlu dibayar? Okey, berbaliklah kepada cerita tadi. Okey. Dia nak ambil insurans yang ini. Pihak ketiga kebakaran kecurian. Pinjam yang ni. Okey, sambung. Kita laju sikit sini. Okey. Dia berasal dari Sarawak. Okey, kereta dia pula, lori dia pula ialah 2400. So, melebihi, tidak lebih inilah. Dan nak ambil operasi pihak ketiga kebakaran kecurian. Rujuk bahagian komprehensif juga. Yang ni lah. So, 266 50%. 266 50%. Yang pertama, nak cover sebanyak 180,000. Sini, ganti tukar. Okey, darab dengan terusin. Sama. So, 180,000 tolak 1,000. Dapat jawapan, bahagi 1,000 lagi sekali. Darab dengan RM20 3%. So, tambahan lagi sebanyak 3633 3633 Okey, campurkan dua-dua. Okey, 3633 Okey, campur dua-dua. 2665 campur dengan itu dapat begini 390 390 Ini untuk asas kompri. Dia nak pihak kecurian rujuk bahagian yang ini. Okey, 390 Okey, so darab dengan 0.75% dapat 2925 15 sen. 2925 dan 15 sen. Gitu. Kemudian NCD dia 25%. 25%. Okey, berubah kat situ ya. Kiraan sama. So dengan 2925 dan juga 02. Okey, so darab dengan 0.25. Diskaun sebanyak 73129. 731 dan 29 sen. Okey, dapat jawapan dia.
2925.15 tolak dengan answer 73129. Dapatlah jawapannya bakinya sebanyak 2193886. 2193 dan 86. Okey, covernya RM180,000. Tu cara kiraan dia. Settle, selesai. Okey, satu lagi yang terakhir. Coach tu kita akan buat pada minggu depan. Okey, yang ni pula. Dia kata Encik Muiz berada di sama juga tempat dia. Sabah, Sarawak juga. Okey, tu yang pertama. Kereta dia tu kereta antik. Kereta antik dia kata. Kemudian dia kata dapat CC enjin dia banyak ni. Nak cover banyak ni. Kereta antik ni lagi lama lagi mahal. Okey? Dan NCG banyak ni. Maklumat dia lah. Okey. Soalan pertama kata, berikan ulasan anda kelayakan menerima NCD bagi situasi yang berikut. Yang A tu dia kata, kalaulah dia terlibat dengan kemalangan di mana kereta dia dilanggar dari belakang oleh sebuah lori, adakah dia layak NCD? Ni soalan pertama dia. Adakah dia layak NCD kalau dia terlibat dengan kemalangan di mana kereta dia dilanggar dari belakang? Clue kata kereta dia telah dilanggar. Okey, dilanggar. Saya kata awal tadi, kalau dilanggar, jadi kalau dilanggar, mana dia? Okey ni. Kalau dilanggar, kita layak. Kalau tak aksiden, kita layak. Tapi kalau kita yang melanggar ataupun kita yang terbabas, kita tak layak. Sekarang kes ni dah dia dilanggar. Maka dia layak NCD. Okay, yang ini dia layak NCD kerana dilanggar. Itu yang alasan dia. Cukup memadai dah untuk markah penuh dapat. Yang ini pula, dia terbabas dan melanggar divider. Clue kata dia terbabas, maka dia tidak layak. Sebab apa tak layak? Sebab dia terbabas. Kerana terbabas. Itu saja clue. Cukup memadai. Selesai. Okey. Dia kata nak beli insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Lagi sekali cara kira macam soalan Encik Muiz tadi. Okay? Sama macam gini. Okey. Ni yang terakhir, soalan terakhir ya. Lepas tu kita berhenti. Okey. So dia berada di Sabah, Sarawak. Sisi kereta 3,550. Jadi bahagian ni lah. Bahagian tidak lebih 4,100. Sebab dia 3,150. Ada sini lah. Nak ambil ini. So 2,904 kupang. 2,904 sen. Nak cover kereta sebanyak RM300,000. Sinilah beza dia. Okay. So dapat 299 nanti didarabkan dengan 23 sen. Tambahan sebanyak 6,069 sen. 6,069. Okay. 6,069 dan 70 sen. Campur dua-dua jadi 290.4 tambah itu dapat jawapan dia 6360. 10 sen. Okey. Campur dua-dua
Okey, campur dua-dua. Dah tadi. Alamat tersebut tulis. Tak apa. Ni kat sini. 636 10%. Okey, tolak dengan tadi. Tolak dengan 290 40%. Silap tulis tadi. Okey, sini 6069 lah. 6069 7%. Okey. Kemudian sama ini 75%. 75% dengan 6 3 6 0 10%. Okey, campur dengan 290 4% kali dengan 0.75 sama je di 47708. 4770 dan 08. Okey, NCD 40%. 40%. Okay, so kali dengan 40% dapat diskaun sebanyak 190803. 190803. Okey. Right, 190803. Okey, tolakkan. So 4770.08 tolak dengan itu dibayar sebanyak 2862 5 sen. 2862 dan 05. Okey, siap. Itulah cara pengiraan di cover sebanyak RM300,000. Okey. So inilah cara kira insurans insurans motor bagi pihak ketiga kewangan pihak ketiga sahaja dan juga komprehensif sahaja. Cara kira semua sama, berbeza pada bahagian berapa nilai cover, berapa dia punya nilai lokasi dia dan juga berapa NCD sahaja. Okey. So kita akan berhenti kat sini dulu untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan buat tajuk yang terakhir dalam part insurans iaitu co-insurance. Itu pada minggu hadapan. Okey, untuk hari ini berhenti sini dulu. Jumpa lagi. Selamat buka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih cikgu. Sama.